Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pembukusan. Ini adalah topik kita iaitu reka bentuk pembukusan, di mana dalam video ini kita akan melakukan dua aktiviti iaitu yang pertama adalah menghasilkan reka bentuk produk, manakala yang kedua adalah membentangkan produk. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 4.1, reka bentuk pembukusan produk. Manakala standard pembelajaran kita adalah 4.1.9, menghasilkan reka bentuk pembukusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. 4.1.10, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat pertama, menghasilkan reka bentuk pembukusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. Kedua, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menghasilkan reka bentuk pembukusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai serta membuat pembentangan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Ini adalah aktiviti pertama kita, iaitu menghasilkan reka bentuk produk. Jadi, mari kita mengikuti langkah-langkah menghasilkan reka bentuk pembukusan, iaitu bekas makanan saya. Jadi, mula-mula kita perlu sediakan bahan dan juga peralatan untuk kita menghasilkan reka bentuk pembukusan, iaitu bekas makanan saya, di mana kita perlukan pembaris, gam, 3 keping bot lekat, tali, pisau, pensel, gunting, penebuk serta bahan untuk kemasan. Jadi setelah kita selesai menyediakan bahan dan juga peralatan, kita perlu mengalih bahan dan juga peralatan ini ke tepi dahulu kerana kita perlukan satu ruang yang selesa untuk kita membuat kerja. Jadi mari kita alihkan dahulu bahan dan juga peralatan ini ke tepi. Jadi setelah kita selesai mengalihkan bahan dan juga peralatan, barulah kita ada satu ruang yang selesa untuk kita membuat kerja. Barulah kita boleh mulakan untuk kita menghasilkan reka bentuk pembukusan, iaitu bekas makanan saya. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengukur dan menanda. Jadi apa yang kita perlukan adalah 1 keping bot lekat, pensel serta pembaris. Jadi kita akan mula membuat bahagian A dahulu. Ada bot lekat ini di mana kita akan mengukur dan menandalah bahagian A. Jadi kita ambil bahagian belakang bot lekat di mana kita akan mengukur dan menanda pada bahagian belakang bot lekat. Jadi untuk bahagian A, panjangnya adalah 16 cm dan juga lebarnya adalah 12 cm. Jadi mari kita buat dahulu panjang untuk bahagian A, iaitu 16 cm. Setelah kita selesai membuat panjang untuk bahagian A, barulah kita mula kepada yang seterusnya, iaitu lebar untuk bahagian A, iaitu 12 cm.
Setelah kita selesai membuat lebar untuk bahagian A, kemudian kita lengkapkan garisan ini untuk menjadi segi 4 tepat. Setelah selesai, kemudian kita namakan bahagian ini adalah bahagian A. Kemudian kita buat satu lagi garisan ke bahagian dalam untuk bahagian A ini, di mana ukuran kita akan ambil 0.5 cm. Jadi kita tanda dahulu 0.5 cm pada bahagian dalam. Pada setiap bucu kita tanda 0.5. Kemudian kita membuat garisan dengan menyambungkan tanda yang kita buat tadi. Setelah selesai kita membuat garisan pada bahagian dalam, pada bucu setiap bahagian ini kita perlu lorekkan dengan warna hitam, kerana pada bahagian ini kita akan membuangnya, di mana kita tidak menggunakan bahagian yang berlorek inilah. Jadi setelah selesai kita membuat bahagian A, barulah kita pergi membuat pula bahagian B, di mana bahagian B panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 9 cm. Jadi mari kita mula membuat panjang dahulu untuk bahagian B, iaitu sebanyak 16 cm. Kemudian setelah selesai kita membuat panjang untuk bahagian B, iaitu 16 cm, barulah kita buat pula untuk lebar bahagian B, iaitu sebanyak 9 cm. Setelah selesai kita membuat lebar untuk bahagian B, iaitu sebanyak 9 cm, barulah kita lengkapkan segi 4 tepat ini untuk bahagian B. Seterusnya kita namakan bahagian ini adalah bahagian B. Kemudian sama juga seperti bahagian A, kita akan membuat satu garisan ke bahagian dalam bahagian B, di mana ukurannya adalah sama, iaitu 0.5 cm. Jadi kita tanda pada setiap dari bucu ni sebanyak 0.5 cm. Kemudian kita membuat satu garisan dengan menyambungkan tanda yang telah kita buat tadi. Seterusnya kita lorekkan
pada kotak di setiap bucu bahagian B, kerana kita akan membuang bahagian ini. Bahagian yang kita lorek ini kita akan buang nanti. Jadi selesai untuk bahagian A dan bahagian B. Jadi kita pergi pula kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian C. Jadi sama, kita akan menanda dan mengukur pada bahagian belakang port lekat. Jadi untuk bahagian C kita perlu buat 2, di mana panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 7 cm. Jadi mari kita buat panjang dahulu, iaitu panjang untuk bahagian C adalah 16 cm. Setelah selesai kita membuat panjang untuk bahagian C, iaitu sebanyak 16 cm, barulah kita membuat lebarnya pula, iaitu sebanyak 7 cm. Setelah selesai kita membuat lebar untuk bahagian C, iaitu 7 cm, barulah kita lengkapkan segi 4 tepat untuk bahagian C. Kemudian kita membuat satu lagi garisan ke bahagian dalam bahagian C, tetapi kita tidak membuat untuk setiap sisi, kita membuat untuk sisi di bahagian tepi sahaja, di mana ukurannya tetap sama, iaitu kita mengambil 0.5 cm. Jadi kita tanda dahulu 0.5 cm pada bahagian sisi. Setelah selesai kita mengukur dan menanda 0.5 cm untuk setiap bahagian sisi, barulah kita membuat satu garisan dengan menyambungkan tanda yang telah kita buat tadi. Seterusnya kita namakan bahagian yang telah kita buat ini, iaitu kita tulis C1. Kerana kita perlu membuat satu lagi bahagian C dengan ukuran yang sama, iaitu panjang 16 cm dan juga lebar 7 cm. Jadi kita buat panjang dahulu. Selesai kita membuat panjang untuk bahagian C, iaitu sebanyak 16 cm. Kemudian kita membuat lebar untuk bahagian C pula, iaitu sebanyak 7 cm. Kemudian setelah selesai kita membuat lebar untuk bahagian C, iaitu 7 cm, barulah kita lengkapkan segi 4 tepat ini untuk menghasilkan bahagian C yang kedua. Selesai untuk bahagian C yang kedua, kita namakan bahagian ini adalah C2. Kemudian kita perlu membuat sama juga seperti C1, iaitu satu garisan pada bahagian dalam, di mana kita ambil ukuran yang sama, iaitu 0.5 cm. Kita tanda dahulu pada bahagian setiap sisi bahagian C ini 0.5 cm. Setelah selesai menanda, kita membuat garisan dengan menyambungkan tanda yang telah kita buat tadi. Selesai kita membuat untuk bahagian C1 dan C2. Seterusnya kita bergerak pula untuk menanda dan mengukur pada bahagian D. Sama, kita akan mengukur dan menanda bahagian T pada bahagian
belakang bok lekat. Di mana untuk bahagian D kita sama juga seperti bahagian C, kita perlu membuat dua bahagian, iaitu D1 dan D2, di mana panjang adalah sebanyak 11 cm dan lebarnya adalah sebanyak 6.4 cm. Jadi mari kita membuat dahulu untuk panjang bahagian D, iaitu sebanyak 11 cm. Setelah selesai kita membuat panjang untuk bahagian D, iaitu 11 cm, barulah kita membuat pula untuk lebar bahagian D, iaitu sebanyak 6.4 cm. Setelah selesai kita membuat lebar untuk bahagian D, iaitu sebanyak 6.4 cm, barulah kita melengkapkan segi empat tepat untuk bahagian D ini. Kemudian kita namakan bahagian ini adalah D1. Kemudian pada bahagian sisi sebelah bawah bahagian D, iaitu sebelah kanan cikgu ini, itu sebelah sini, kita akan menanda sebanyak 1.5 cm daripada setiap bucu, iaitu bucu kiri dan bucu kanan. Jadi mari kita tanda dahulu 1.5 cm. Dan pada bahagian sebelah sini juga 1.5 cm. Kemudian kita sambungkan tanda yang kita buat tadi dengan hujung bucu untuk bahagian di sebelah atas. Jadi kita sambungkan dengan membuat satu garisan lurus. Kemudian kita ulang langkah yang sama untuk bahagian sebelah sini pula. Setelah selesai, barulah kita lorek bahagian yang telah kita buat tadi, di mana bahagian ini kita akan buang dan kita tidak gunakanlah bahagian ini. Kemudian kita perlu buat satu lagi bahagian D, iaitu D2. Saiznya adalah sama, di mana panjangnya adalah 11 cm dan lebarnya adalah 6.4 cm. Jadi mari kita buat panjang dahulu. Selesai kita membuat panjang untuk bahagian D2, iaitu sebanyak 11 cm. Kemudian kita buat pula lebar untuk bahagian D, iaitu sebanyak 6.4 cm. Setelah selesai kita membuat lebar untuk bahagian D2, iaitu sebanyak 6.4 cm, barulah kita melengkapkan segi empat tepat ini untuk menghasilkan bahagian D2. Kemudian kita namakan bahagian ini adalah D2. Sama juga seperti D1, kita perlu membuat satu kawasan berlorek yang sama, di mana kita menanda dahulu pada sisi sebelah bawah untuk D2 ini, iaitu sebelah kanan cikgu, di mana kita menanda sebanyak 1.5 cm. Jadi kita tanda 1.5 cm untuk setiap bahagian bucu ini. Kemudian kita membuat satu garisan lurus dengan menyambungkan bucu sebelah atas dengan tanda yang telah kita buat. Seterusnya barulah kita lorek. Jadi selesai untuk bahagian D1 dan D2.
Jadi kenapa kita membuat sedikit garisan condong di sini? Kerana kita akan membuat bekas makanan kita berbentuk condong. Jadi selesai untuk D1 dan D2, dan selesai juga untuk proses menanda dan mengukur untuk setiap bot lekap yang akan kita jadikan bekas makanan ini. Barulah kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu memotong. Di mana untuk memotong kita perlukan pembaris dan juga pisau. Jadi untuk proses memotong, cikgu ingin memaklumkan supaya kamu berhati-hati semasa menggunakan pisau, kerana pisau ini sangat tajam dan mungkin membawa kecederaan kepada kamu. Jadi kita akan gunakan pembaris ini sebagai panduan untuk kita memotong. Jadi mari kita mula memotong untuk bahagian A dahulu. Pastikan kamu memotong dengan lurus dan betul. Jadi setelah selesai memotong, kita tanggalkan bahagian A. Jadi ini adalah bahagian A yang telah kita potong. Kemudian kita potong juga setiap lucu pada bahagian A yang telah kita lorek. Jadi selesai kita memotong bahagian A, kita letak ke tepi dahulu. Seterusnya kita bergerak untuk memotong bahagian B pula. Kita mulakan dengan bahagian sebelah sini dahulu. Jadi setelah selesai kita memotong, kita tanggalkan bahagian B ini. Jadi sama seperti bahagian A, kita buang kawasan yang berlorek pada setiap bucu. Jadi selesai kita memotong untuk bahagian B, kita pergi pula kepada bahagian C. Jadi kita mula memotong bahagian C1 dahulu. Kita mulakan dengan bahagian sebelah sini. Setelah selesai, barulah kita tanggalkan bahagian C1 ini daripada bot lekat. Jadi ini adalah bahagian C1 yang telah kita potong. Kita letak ke tepi dahulu. Kita pergi pula memotong untuk bahagian C2. Jadi kita mulakan dengan bahagian sebelah sini dahulu.
Setelah selesai kita memotong bahagian C2, barulah kita tanggalkan bahagian C2 ini. Jadi ini adalah hasil bahagian C2 yang telah kita potong. Jadi kita letak ke tepi dahulu. Kemudian kita pergi pula kepada bahagian yang seterusnya, iaitu D1 dan D2. Jadi mari kita memotong bahagian D1 dahulu, di mana kita mulakan dengan bahagian sebelah sini dahulu. Setelah selesai kita memotong, barulah kita tanggalkan bahagian D1. Kemudian kita memotong juga untuk kita membuat bahagian yang berloreh. Jadi mari kita membuang kawasan berloreh untuk bahagian D1 dahulu. Jadi selesai kita memotong untuk bahagian D1, kita pergi pula kepada bahagian D2. Jadi kita mula memotong pada bahagian sebelah sini dahulu. Setelah selesai memotong bahagian D2, kita tanggalkan bahagian D2 ini. Kemudian kita memotong untuk membuang kawasan yang berloreh. Jadi selesai kita memotong untuk bahagian D2. Jadi selesai untuk proses memotong untuk kesemua bahagian. Jadi pastikan hasilnya adalah seperti ini, hasil selepas kita memotong. Pastikan kamu memotong dengan betul dan lurus, mengikut ukuran yang telah kita tetapkan berdasarkan lakaran yang telah kita buat semasa pembelajaran yang lepas. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada langkah yang ketiga, iaitu langkah mencantum, di mana kita akan mencantumkan setiap bahagian bot lekap ini, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C1, bahagian C2, bahagian D1 dan bahagian D2 untuk menjadi bekas makanan saya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu lipatkan bahagian sisi yang telah kita tanda tadi, di mana kita perlu lipat. Jadi kita lipatkan dahulu untuk bahagian A. Gunakan pembaris untuk membantu kamu melipat. Pastikan kamu melipat seperti ini untuk setiap bahagian. Jadi selesai kita melipat bahagian A. Kerana bahagian yang dilipat ini kita akan letakkan gam untuk dicantum dengan bahagian yang lain. Jadi mari kita lipat pula bahagian B.
Jadi selesai kita melipat bahagian B, kita melipat pula bahagian C1 dan C2. Selesai untuk C1, seperti yang dapat kamu lihat, cikgu menggunakan pembaris untuk membantu cikgu melipat. Kamu juga boleh tidak menggunakan pembaris, tapi mungkin lipatan kamu hasilnya agak kurang kemas ataupun kurang lurus. Kamu boleh lipat saja seperti ini kalau kamu tidak menggunakan pembaris. Tetapi cikgu lebih suka untuk menggunakan pembaris kerana hasil lipatannya adalah lurus. Okay. Selesai untuk kita lipat bahagian sisi untuk bahagian A, bahagian B, bahagian C1 dan bahagian C2. Jadi bahagian D tiada sisi untuk dilipat, jadi kita biarkan sahaja. Jadi untuk mencantum kita perlukan gam. Jadi mari kita mula mencantum untuk setiap bahagian. Di mana kita mulakan dengan bahagian bawah bekas makanan saya, iaitu bahagian B. Kita ambil bahagian C1, kita akan cantumkannya seperti ini. Kita akan cantumkannya seperti ini. Jadi kita perlu letakkan gam di sini. Jadi mari kita sapukan gam pada bahagian sisi bahagian B sebelah sini. Jadi cikgu juga ingin memberi peringatan kepada kamu, sila berhati-hati menggunakan gam kerana mungkin akan mendatangkan kecederaan kepada kamu. Jadi sila letakkan gam dengan berhati-hati. Kemudian kita cantumkan. Setelah kita letak gam, kita cantumkan. Jadi ini adalah hasilnya. Seterusnya kita ambil pula bahagian D1 dan kita cantumkannya pada sebelah sini. Jadi kita perlu sapu gam pada bahagian sisi sebelah sini untuk pada bahagian B dan bahagian C1. Setelah kita sapukan gam, kita cantumkan bahagian ini. Pastikan gam kamu betul-betul melekat. Kamu juga boleh mengambil sedikit masa untuk memastikan gam ini kering sebelum kamu dapat melepaskannya, supaya ianya betul-betul melekatlah. Jadi nampaknya setiap bahagian C1, B dan juga D1 telah bercantum dengan agak kemas. Jadi baru kita boleh mula bergerak kepada bahagian D2. Sama juga seperti D1, kita sapukan gam pada bahagian sisi untuk bahagian C1 dan bahagian B. Setelah kita sapukan gam, baru kita cantumkan bahagian D2 ini. Pastikan ianya betul-betul melekat supaya tidak mudah bola lekat ini tertanggal pada bahagiannya.
Jikalau ada ianya tidak melekat, kamu boleh sapukan sedikit lagi gam supaya ianya bercantum. Jadi pastikan gam betul-betul kering dan melekat supaya bekas makanan kamu mempunyai ketahanan yang tinggi, di mana tidak mudah pecah ataupun tercabutlah setiap bahagiannya. Jadi setelah selesai kita membuat cantuman untuk D2, barulah kita mencantum pula bahagian C2. Jadi sama seperti langkah untuk mencantum bahagian-bahagian lain, kita sapukan gam pada bahagian sebelah sisi bahagian B ini dengan bahagian sisi untuk bahagian C pula. Setelah kita sapukan gam, kita cantumkan setiap bahagian ini. Pastikan setiap bahagian bercantum dengan kemas. Jika masih ada kurang kemas ataupun ada lubang-lubang seperti ini, nampak kurang kemas, jadi kamu boleh tambah lagi sedikit gam untuk memastikan ianya betul-betul kemas. Di mana cikgu akan menambah sedikit gam pada bahagian yang kurang kemas ini. Dan juga bahagian sisi sebelah sini. Jadi selesai kita mencantum bahagian C2 dengan bahagian-bahagian yang lain, iaitu bahagian B, C1, D dan D2, barulah kita cantumkan pula bahagian A. Di mana bahagian A ini kita akan cantumkan pada bahagian atas, tetapi kita hanya letakkan atau menyapukan gam pada satu bahagian sahaja, sisi bahagian A. Kerana supaya kita boleh buka dan tutup bahagian ini. Jadi kita akan letakkan pada sisi bahagian sebelah sini, dan kita akan cantumkan dengan bahagian sisi bahagian C2. Jadi kita akan cantumkan Jadi selesai untuk proses mencantum. Kemudian barulah kita pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu membuat kemasan, di mana kita akan menampal kemasan pada hadapan bekas makanan saya ini. Jadi apa yang kita perlukan adalah bahan kemasan dan juga gam. Baiklah, bahan hiasan ini kita akan lekatkan pada bekas makanan saya ini pada bahagian depan. Jadi kita perlu ambil satu, iaitu yang berwarna kelabu ini, kita akan letakkan gam. Dan kita cantumkan bahagian ini pada bekas makanan saya.
Jika bahan hiasan kamu kurang melekat, kamu tambahkan lagi sedikit gam. Kemudian kamu tambah lagi satu lagi bahan hiasan. Jadi kamu akan nampak seperti seakan-akan ombak yang berlapis, iaitu ombak yang berwarna kuning di hadapan dan ombak yang berwarna ungu di belakang. Kemudian baru kita cantumkan huruf yang ada kita potong ini. Jadi cikgu akan mula menampal huruf R dahulu. Kemudian cikgu menampal huruf B pula. Seterusnya cikgu tampal pula huruf T. Jadi selesai untuk kita membuat hiasan pada bekas makanan saya. Seterusnya kita perlu menebuk lubang pada bahagian sisi. Satu untuk meletakkan tali dan satu lagi untuk ruang udara. Jadi kita akan tebukkan 3 lubang. Kita akan gunakan penebuk. Jadi kita tebuk satu lubang dan 2 lubang di bahagian atas untuk kita letakkan tali. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk bahagian sebelah sini pula. Satu pada bahagian tengah dan 2 lagi pada bahagian tepi. Jadi selesai kita membuat lubang, barulah kita ambil tali dengan ukuran yang sesuai. Cikgu katakan cikgu ambil lebih kurang 30 cm tali dan cikgu potong. Kemudian tali ini cikgu masukkan ke lubang ini dan cikgu akan keluarkan ianya pada lubang yang sebelah sini. Kemudian cikgu simpul mati. Jadi selesai untuk tali pada bahagian sebelah sini, kita pergi pula pada bahagian sebelah sini. Kita tarik tali dan kita potongkan pada ukuran yang sama seperti ukuran tadi. Jadi cikgu potong. Kemudian kita masukkan tali pada lubang sebelah sini. Kemudian kita keluarkan pada lubang sebelah sini. Seterusnya kita simpul mati. Jadi bahagian yang kamu ikat ni mungkin kamu boleh sorok pada bahagian dalam bekas makanan kamu ni. Jadi kamu ubah supaya tidak nampak simpulan yang kamu buat tadi. Jadi akan nampak seperti ini. Sama juga simpulan ini kamu letakkan pada bahagian dalam. Jadi kamu tarik. Jadi kamu tidak akan nampak simpulan yang kamu buat tadi. Jadinya hasilnya cantik seperti ini. Jadi selesai sudah kita menghasilkan reka bentuk pembungkusan iaitu bekas makanan saya. Boleh dibuka dan boleh ditutup. Ini pula adalah aktiviti kita yang kedua iaitu membentangkan produk. Jadi mari kita membentangkan reka bentuk pembungkusan bekas makanan saya yang telah kita hasilkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rahmat dari kelas 4 Nakib. Saya akan membentangkan reka bentuk pembungkusan iaitu bekas makanan saya yang telah saya hasilkan ini. Bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan bekas makanan saya ini adalah bot lekat, gam dan juga tali. Manakala peralatan yang saya gunakan untuk menghasilkan bekas makanan saya adalah
pembaris, gunting, pensil, pisau dan juga penebuk lubang. Saya menghasilkan bekas makanan saya ini adalah berdasarkan lakaran yang telah saya buat. Ini adalah lakaran yang telah saya buat, di mana panjang bekas makanan saya adalah 15 cm dan lebar bekas makanan saya adalah 8 cm serta tinggi bekas makanan saya adalah 7 cm. Bekas makanan saya ini boleh mengisi ayam goreng, kentang dan juga kek. Bekas makanan saya ini boleh dibuka dan ditutup. Bekas makanan saya juga mudah dibawa kerana mempunyai tali supaya mudah dibawa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menghasilkan reka bentuk produk iaitu bekas makanan saya, serta kamu juga faham bagaimana untuk kita membentangkan produk yang telah kita hasilkan iaitu bekas makanan saya. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.